kita tak nak macam label cakap, oh you kena pakai macam ni, you kena buat music macam ni yang popular, so you boleh dapat social media numbers yang banyak. Itu bukan kepentingan saya. Kepentingan yang penting kepada saya adalah untuk menjadi seorang pemuzik yang jujur mengekspresi apa yang dalam hati saya. Hai semua penonton-penonton di saluran YouTube Budi Channel. Bertemu lagi dalam podcast Borak Sini Habis Sini. Budi sekarang berada dekat Bobo KL. Nampak tak kelancaran dia ya selepas rehearsal tadi? Kita berada dekat Bobo KL hari ini. Baru saja selesai menyaksikan pratayangan lah untuk video muzik Cendring. Eja betul-betul CHENDERING. Cendring. Pantai Cendring lah. Ya, dari Terengganu. Terengganu. Bersebelahan dengan Budi sekarang ini, inilah dia pemilik suara lah yang menyanyikan lagu Cendring tadi, Bicu. Yes. Sekejap lagi kita nak berkenalan dengan Bicu ya. Sebelum tu baru sajalah menonton video muzik Cendring dan juga ada sedikit informasi yang korang kena tahu pasal lagu ini. Dirangkumkan dalam satu dokumentari. Nampak tak bersemangat saya kan selepas rehearsal tadi? Bestnya Budi. Tak nak bercakap banyak, kita serahkan pada Bicu. Mungkin ramai sekali penonton-penonton podcast kita Borak Sini Habis Sini nak berkenalan dengan Bicu ni. Sebutan dia Bicu tapi ejaan dia BIHZHU. Sebut betul-betul. Dan kalau you guys Google, dekat Google search ke ataupun dekat YouTube, ini dia satu-satunya nama Bicu. Ya, betul. Dia bangga dengan memiliki nama. Aku ingatkan nama samaran guys. Bukan. Tiba-tiba aku tanya Jiman tadi, Jiman tu PR, katanya bukan, itu nama sebenar dia. Okay, kita serahkan Bicu. Mungkin nak perkenalkan diri. Bila saya dilahirkan tu, ibu bapa saya tak tahu nak bagi nama apa. So mereka pergi ke Tadika yang paling dekat rumah saya. Prinsipalnya adalah seorang tokoh yang ibu bapa saya sangat hormati. So mereka tanya dia nak bagi anak saya nama apa. So prinsipal tu bagi nama dalam Mandarin disebutkan Pichu, dan dalam spellingnya tak tahu kenapa mereka spell macam tu, BIHZHU, tapi memang sesuai untuk saya sekarang menjadi seorang penyanyi. Yalah, macam Bicu cakap tadi, orang tua dah tahu apa yang akan berjadi. Dia dah tahu ni. Ramalan dia akan berlaku 15 tahun ataupun 20 tahun yang akan datang. Dia tengok bayi tu, okey, sesuai dengan nama ni. Mungkin ada nama di sebalik tu, ada erti maksud di sebalik nama you. So erti nama saya memang suka. Pi dalam Mandarin tu maksudnya wangi. Dan Chu bermaksud sebuah pokok yang ada unsur-unsur ubat. Perubatan lah. Perubatan. Perubatan tradisional? Kalau pokok ialah. Maksudnya nama tu untuk betul-betul wujud untuk mengubat dia bukan spesifik punya satu pokok, tapi dia dirangkumkan semua. Dirangkumkan semua macam tu. Maksudnya nama Bicu ni adalah merupakan satu pokok yang diperlukan boleh untuk berubat yang cukup wangi. Korang tekalah apa maksud apa, kau carilah pokok apa yang boleh dibuat ubat dan wangi. Tapi ada dekat orang Melayu pun ada. Ubat macam, okey, contohlah akar kayu kan. Akar kayu tu wangi kan? Ya, betul. Wangi ke? Korang cubalah sendiri. Okey. Daripada Penang kan, mungkin boleh ceritakan sedikit zaman macam mana boleh orang kata berminat dalam menceburi dalam bidang nyanyian. Dulu saya tinggal kat sebuah kampung kat Pulau Pinang. Rumah tu ada 15 orang. Ada nenek, ada pakcik, ibu bapa dan sepupu-sepupu semua tinggal sama-sama. Dan bapa saya dia miliki banyak kaset music. So bila I kecil ni, tiap-tiap hari I letak kasetnya dalam radio. So tiap-tiap hari I dengar lagu yang bapa saya gemar dan saya nyanyilah macam tu. So menyanyi bagi saya sangat biasa, macam breathing, so natural.
tapi saya tak pernah fikir bahawa muzik ni boleh diceburi sebagai kerjaya. So bila I besar, I pergi college, I buat degree dalam mass comm, film TV semua tu. I bila graduate, I jadi penulis dalam majalah fashion lelaki. Masih tak terfikir bahawa muzik ini boleh fashion dijadikan. lelaki terbitan mana? Men's Folio. Dulu saya bekerja kat magazine Men's Folio dan so World of Watches. You penulis dan reporter lah ni. Dulu lah. Aku tak tahu guys. Okay, okay, interesting. Tapi so kenapa you tak teruskan cita-cita you? Maksudnya dalam pada you menulis tu, you berminat untuk menyanyi juga ataupun you confused mana so all tak confused. So bila I high school, college, dah start kerja tu, I memang ada nyanyi. Dan bila I kat college tu, I ada satu kawan, kita bergabung untuk jadi band, pop jazz band yang dipanggilnya Rhapsody. Dan dulu dalam indie scene kita quite popular juga. And tapi I masih tak fikir bahawa muzik boleh dijadikan kerjaya. So sampai I jadi penulis kat majalah untuk like 3.5 tahun tu. Lepas tu minat saya kepada muzik makin mendalami. Dan kami juga mempunyai banyak peluang untuk perform, kat Penang Island Jazz Fest, kat banyak-banyak gig kat KL semua tu. So sampai satu hari I rasa okay, tahun ni I dah 27. Kalau saya belum berkeluarga, saya tak ada komitmen yang over sangat. Saya fikir kalau saya tak buat sekarang, kalau sekarang ini saya tak berani dan terjun dalam bidang muzik ini, bilalah saya nak buat tu. So satu hari saya bermimpi, satu malam saya bermimpi bahawa I dah handed in surat resignation ni. The next day I pergi office, I type lah, dan I hantar surat resignation. Dan sejak tu saya buatlah muzik. Bicu ni adalah merupakan penyanyi indie. Indie. Patutlah kita tak tengok, tak nampak dia dekat TV, mana-mana TV ke stesen radio kan. So ini pun pertama kali jumpa Bicu ni. So susah tak untuk menjadi seorang penyanyi yang mana kita bawa diri kita sendiri, maksudnya independen lah, tak bergantung kepada mana label apa semua. So di mana cabarannya tu? Cabarannya banyak, tapi the rewards pun banyak. Rewards pun banyak, maksudnya duit pun masyuk. Adakah betul? Sebab kita kan kerja sendiri, maksudnya mana-mana show kita yang kaut sendiri, tak adalah nak bagi ke mana-mana kan. Betul tak? Betul. Tapi saya rasa lepas saya decide saya nak buat muzik ini, saya memang buat 100% lah. Dan slowly across the years I discover that kalau saya mesti ada balance hidup saya. So sekarang saya masih ada buat like part-time job. I masih menulis, I juga talent manager untuk an illustrator. So kerja-kerja part-time tu I memang suka juga. So keuntungan dari kerja part-time tu I guna untuk bill everyday. So tapi apa yang saya dapat dari muzik, saya memang melabur terus balik ke muzik. So kalau Budi nak cakap as indie artist you masuk duit banyak tu, tak. Siapa-siapa yang kat indie artist kat luar tu, kalau dia cakap untung banyak, itu I tak percayalah. Bukannya sebab apa, sebab kita nak creative control. Kita nak buat apa yang hati kita suka. So kita tak nak macam label cakap, oh you kena pakai macam ni, you kena buat music macam ni yang popular, so you boleh dapat social media numbers yang banyak. Itu bukan kepentingan saya. Kepentingan yang penting kepada saya adalah untuk menjadi seorang pemuzik yang jujur mengekspresi apa yang dalam hati saya. And bila I dapat part-time job macam tu, dia pressure, tekanan untuk cari makan dari muzik diangkatkan. So dia memberi saya sangat banyak ruang untuk jadi kreatif. So itulah perjalanan saya sebagai indie music. Dan rasanya bukan Bicu seorang yang kita struggle. Bukan, banyak. Dalam industri muzik ini. Ramai lagi artis di luar sana yang cukup-cukup berbakat, tapi tidak dapat diketengahkan kepada orang ramai. So itulah dia pentingnya kerajaan, duit kerajaan, khususnya dana
yang dapat membantu sedikit sebanyak. Ya, memang. Contohnya, hari ini kita dapat menyaksikan satu hasil daripada dana yang diberikan oleh kerajaan lah kan? Ya, Cendana. Cendana yang telah memberikan satu peluang untuk Bicu melahirkan satu video muzik, sebuah lagu yang cukup Budi rasa macam aku meremang weh. Aku sebelum nak sebut nama Cendering tu, aku dah, sebab saya dah dengar tadi dan macam meremang, goosebump weh. Bukannya dari segi macam vokal dia tinggi sangat, tapi korang kena dengar lagu ni sangat-sangat cukup istimewa bagi for me lah. Tapi thank you Budi. Ya, most welcome. Tapi mungkin orang lain dia punya interpretasi dia lain cerita, Bicu. One thing penonton-penonton kena tahu, lagu Cendering ni adalah dihasilkan daripada lagu-lagu yang lama. Ya. Difahamkan 1940-an. Betul. Oleh Jimmy Boyle. Betul. Oh my god. Ya. Bila dapat tahu tadi, macam rupanya lagu ni adalah lagu lama. Betul. Diberi nafas baru oleh Bicu. Dan apa yang boleh disimpulkan, dia punya kegemersikan suara Bicu tu memang macam sesuai dengan lagu ni yang slow, membuai lelebay panggil. Kalau korang nak dengar sebelum tidur ya. Guarantee boleh tidur. Yang insomnia, yang minum banyak kopi tu, aku harap korang cuba dengar. Saya ada banyak kawan yang ada anak-anak. So mereka selalu cakap, bila anak I nak tidur ni, dia kicuk-kicuk, I main lagu you. Dia boleh tidur. Okey, Cendering. Ya. Kenapa pilih lagu Cendering ni? Lagu Cendering ni, saya tahun 2016 saya dijemput oleh Encik Paul Augustine daripada Penang House of Music untuk menyanyikan lagu ini yang ditulis oleh tokoh Jimmy Boyle dengan anaknya Encik James Boyle. So kami bernyanyi lagu ini untuk Penang House of Music punya virtual reality room. So kalau you pergi jenguk Penang House of Music kat Penang ni, you pakai you masuk bilik tu, you pakai VR goggles, you boleh nampak saya dengan James Boyle menyanyi lagu ini. So bila I belajar nyanyi lagu ni, I memang jatuh cinta terus. Cinta. Dan hati I just lagu ini sedap. So bila I balik kepada band I cakap, guys, I memang suka lagu ni. Boleh tak kita rearrange untuk kita punya style dan kita nyanyikan. So sejak tahun 2016 ni, I dah nyanyi lagu Cendering ni for so many years. Dan finally tahun ni, tahun lepas dapat keluarkan dalam Spotify, dan tahun ni finally dapat keluarkan music video dengan mini documentary yang ceritakan tentang tokoh Jimmy Boyle ni, penulis lagu, dan juga kenapa saya suka sangat lagu ini. Dan tadi Budi cakap kan, mungkin you suka lagu ni tapi orang lain punya interpretasi tak sama. Itu tak penting sebab lagu ini, muzik ini subjektif. Ya, you suka, you tak suka, you tak suka. Sebab apa yang Bicu harapkan adalah penonton dan penggemar rancangan Budi ni akan bagi Bicu peluang. So you cuba dengar. Kalau you tak suka, it's okay. But kalau you suka, minta tolong follow saya kat Spotify, Twitter, Instagram, semua tu. Ya, komen dekat YouTube. Komen. Okey, kita nak tahu ni apa yang interesting ya, perbezaan lagu asal dengan yang sekarang. Kat mana yang beza? Okey, kalau you dengar original Jimmy Boyle punya version, dia main kat piano. So dia instrumental. So lagu ini dia punya chords sangat-sangat complicated. Dia punya harmony of the cara dia main tu sangat-sangat ada layer dengan layer. So lagu ini memang, cara Jimmy Boyle menulis ni, dia memang genius lah. Kalau siapa pemuzik yang dia faham, dia tengok score, dengar lagu ini, wow, you mind blown. Tapi apa yang saya suka tu adalah melodi lagu ni. Dan kalau contoh, okey, sekejap. Kasih sikit. Suka tak mana? Cendering pantai timur di Malaya, macam tu. So bila I buat lagu ini, I hapuskan chord semua. You hapuskan chord semua? Apa yang saya buat tu, saya keluarkan apa yang jadikan lagu ini complicated, dan apa yang saya tinggalkan adalah kesucian melodi.
So bila you dengar versi Cendering yang Bicu dan band saya buat, it's simple and pure. Tapi kalau you memang betul-betul dengar, you akan rasa lah like macam jiwa lagu tu memang still ada. Tak dikeluarkan. Satu perkataan yang boleh saya gambarkan, soothing. Dia macam menyejukkan, sejuk dan beralun, terbuai, apa lagi? Macam pantai tu. Dan apatah lagi korang kena tengok video muzik dia, guys. Dia punya sinematografi, gambaran dia, yang penjelmaan apa yang nak disampaikan tu. I nak ucapkan tahniah lah kepada yang tukang buat video muzik tu. Sebab memang cantik gila. Dia pandai ambil, dia dah study dah lagu tu macam mana, kan? Ui, kena tengok. So mungkin you guys komen lah. Aku pun balik nak tengok sendiri sebab tadi mungkin di layar ni tak berapa nak terang, kan. Aku tak tahu dia punya color grading yang digunakan tu macam mana. Tapi dia punya props pun ada. Sebab ada macam ditampal rama-rama. Mungkin ada Bicu boleh katakan lah tentang video muzik ni. Istimewa je kat mana dan macam mana susahnya nak hasilkan. So kesusahan mostly adalah sebab pandemik COVID ni. So kami nak buat music video ni dah 1 tahun 2 tahun lebih, tapi setiap kali nak buat gambaran lockdown, you know. So team saya kena adapt lah. So finally kita memutuskan untuk kita buat macam ni, kita buat konsep macam ni. So directornya Chris Lim, seorang director yang sangat pengalaman dan dia buat sangat-sangat banyak commercial punya projek untuk H&M, GH Mum, you know. Dia pernah buat iklan. Dia memang buat iklan, buat music video semua tu. Dan set designer dan principal photographer tu namanya Daniel Adams. So Daniel punya work, kalau you naik atas Instagram tu cari dia, kan, Daniel Adams Photography, you akan nampak dia memanglah seorang yang kreatif sangat. So bergabung dua, like kepala dua orang bergabung tu meletup. Memang meletup, like unsur-unsur yang Daniel pilih untuk diletakkan dalam music video semua ada maksud. Sebab versi lagu Cendering yang kami buat ini macam ada sikit fantasy punya unsur-unsur, kan, misteri semua tu. So bila Daniel pilih dalam music nak letak apa, music video nak letak apa, so macam lagunya dengan music video sangat match, selari. Memang selari. And bila I nampak tu pun hati pun I pun gembira. First time you tengok, you puas hati dengan gambaran. Memang Budi. Satu image yang dibuat, dia ambil gambar ombak daripada atas, digunakan drone ke apa atas. I duk ingat ke macam buih apa ni, kan, daripada atas zoom out. So saya dulu saya pernah buat music video yang I subscribe kepada Image Bank lah. So yang ombak tu kita ambil daripada subscription Image Bank tu. Tapi itu kat dalam, so you guys itu dalam gabungkan mini documentary, bukan music video. Bukan video. So video music lain, dokumentari dia lain. Korang kan nak faham tentang lagu Cendering ni. Cendering dia adalah satu pantai dekat pantai Timur. Terengganu kita ni. Terengganu kita. Cendering, pantai Cendering. Cantik ni pantai Cendering. Mungkin Genie Boys dah ada dekat, mungkin dia tulis lagu tu dekat pantai tu kot. Mungkin. Ataupun dia ada kenangan. Sebenarnya apa sebenarnya maksud dalam lagu ni sebenarnya nak disampaikan? Kalau you tanya apa yang Jimmy Boy nak disampaikan, saya memang tak tahu. Okey, interpretasi. Tapi interpretasi saya macam I rasa lagu ini tentang cinta, tapi cinta yang sangat ada kesakitan. Cinta yang menderita, gitu. Macam tu. The feel bagi saya macam tu. Part mana dia menderita tu? Yang dia kata menderita tu kat mana? I rasa macam like dalam lirik dia tu, dia akan, ingatlah duhai kasih, kan janjimu, janji di tepi pantai, pantai Cendering. So bagi saya tu, mungkin suatu masa dulu you buat janji kepada saya kat pantai tu, tapi janji tu sampai hari ni tidak ditunaikan. Okey. Betul juga tu. So nak dengar sekali lagi lah. Tapi pendek dalam
Berapa durasi dia? 2, 3 minit lebih 3 minit je? Oh, interesting. So mungkin Bicu boleh berterima kasih lah ya kepada orang yang membantu dalam membuatkan video muzik ni. Terutamanya yang dana tadilah. Berapa ringgit kita dapat? boleh total dana kita dapat 15,000 untuk music video dan dokumentari. Sekali lah. Sekali. So kalau siapa-siapa yang dalam film production, you tahulah duit tu memang tak cukup sangat, tapi sikit je 15,000 tu. Tapi kami masih bersyukur sebab kami dapat peluang untuk menghasilkan produk yang berkualiti macam ni. So saya rasa kalau orang-orang seni kat Malaysia diberikan lebih sokongan, fikirlah apa yang kita memang boleh buat. Kan itu baru 15,000. Letak 100,000. Tengoklah nanti hasil dia Bicu macam mana. Itulah. Saya dah ada plan. Kalau you ada 100,000, please contact saya. Saya dah ada plan nak buat apa. Dah rancang. Album pastinya. Dan satu lagi, dokumentari sangat-sangat istimewa sebab dalam tu ada cerita di sebalik pembikinan lagu Cendering itu sendiri. 1940 lebih, 48 ke berapa. Bila lagu tu dibuat? Lagu tu ditulis 1943. Zaman sebelum P.Ramlee ke? Sebelum lah. Ya ke? P.Ramlee tahun berapa? 60 kan? Dah lama guys. That's why lah tadi bila diberi peluang untuk bertanya soalan, saya akan teringat pasal bila dah dengar lagu lama ni, saya akan rasa macam ada perkara-perkara yang mistik lah kan, kalau benda-benda lama lah Bicu kan. Faham. Gambar ke, barang-barang antik ke, dan kita anggap lagu ini sebenarnya lagu antik yang diberi nafas baru oleh Bicu. Mungkin Bicu sendiri nak cerita something yang macam ada tak pengalaman-pengalaman you ataupun orang di belakang tabir yang mana yang mengalami benda-benda mistik ni? I rasa kalau nak cakap mistik-mistik ni tak ada, tapi saya memang rasa macam saya ditugaskan untuk membuat lagu Cendering ni. Macam Tuhan yang aturkan, hantar. Ya, sebab cara saya jatuh cinta dengan lagu ni dan proses-proses kita menghasilkan karya sampai hari ini. Sebab tokoh Jimmy Boyle ni saya rasa tak cukup orang kenal namanya, tapi dia memang seorang yang penting dalam sejarah Malaysia, bukan sahaja Pulau Pinang, sejarah Malaysia. Dia seorang yang sangat penting, tapi tak ada orang yang kenali dia dan tak ada orang yang mengangkat nama dia. So saya rasa mungkin saya diberi peluang ini untuk melanjutkan lagi namanya kepada semua orang Malaysia hari ini. Dan saya harap dari projek kecil yang saya buat ini, the ripple effect akan banyak. Mungkin you akan start Google Jimmy Boyle tu siapa. Pergi mendengar lagunya yang banyak lagi. Dan banyak lagi, ratusan lagu 350. Hampir 350. So mungkin banyak lagi lah lagu-lagu yang nak, kalau Bicu dengar, Bicu nak aku nak lagu ni, aku nak buat lagi lagu ni. Okey, mungkin dengan lagu ini apa sebenarnya yang Bicu harapkan? Orang kata nak explore more music yang lebih kepada orang kata jazz Your genre sebenarnya apa? Your general music? Saya suka sangat banyak genre. Tapi kalau you nak saya memang tulis macam tu. Macam bulan depan saya dah kat show kat Bubur ni. And kat poster dia tulis Indie Soul Folk Pop. So itu yang you suka? Indie Soul Folk Pop. Pop banyak tu. Banyak sebab I suka banyak. I tak boleh pilih. You suka hip hop? Hip hop okay, I dah dengar tapi I tak nyanyi. Saya suka reggae sangat. Like love. So bila I buat show ni, saya bukan saja buat original lagu saya akan juga menyanyikan, persembahkan cover-cover yang saya paling gemari. So kalau Budi Sudi datang, you akan
mengalami lah macam saya cakap satu journey muzik yang digemari oleh Bicu. Okay, dari segi lagu, berapa lagu dah Bicu hasilkan? Tunggu kena kira. Yang cover tu lain cerita, yang ni single mungkin yang khas untuk Bicu sendiri. Tunggu. Banyak guys. Okay, album pertama saya ada 6. Lepas tu 2015 ada Bright Veins. Lepas tu ada Nowness, I Am Enough, Alive. Okay lah, agak-agak 10 macam 10. tu. Ya. Dah boleh buat album dah. Itu tak masuk lagi, mungkin dekat YouTube ada lagu-lagu cover apa semua. Betul. Ya. Okay, harapan Bicu untuk penonton-penonton yang sedang mendengar ni, apa yang saya harap penonton Budi ni akan bagi peluang kepada pemuzik indie macam Bicu, dan cubalah bukakan hati dengan telinga, and harap-harap you akan suka apa yang kami buat dengan kesungguhan hati. Ya. Okay, tahniah Bicu untuk terima kasih Budi, pelancaran sebab video sudi music datang hari sama-sama. ini dan support kita. So kita harapkan penonton-penonton kita dapat menerima lagu-lagu sebegini yang orang kata jarang orang kita nak buat lagu yang sebegini. Maksudnya sebegini tu korang faham-faham sendirilah bila dengar lagu ini, bukan jenis-jenis yang zaman sekarang lah, macam slow, mendayu. Korang kena dengar lah. Aku pun tak tahu bahasa apa lagi yang aku nak cakap pasal lagu ini. So korang dengar sendiri. I nak ucapkan tahniah for you untuk lagu ini dan juga dokumentari ini. Mungkin kita banyak lagi nak cerita pasal dokumentari. Mungkin kita dah 30 minit dah borak-borak ni. Mungkin kita jemputlah Bicu sekali lagi. Dia banyak cerita sebenarnya ni. Banyak. Aku duk ingat boleh ke Bicu ni borak-borak dalam bahasa Melayu kan? Sebab dia tadi dalam masa PC tadi bahasa Inggeris. So okay, dia punya lancar Dia punya okey lah, bagi chance sikit. Orang Penang guys. Okey, kita nak tutup kita punya borak sini habis sini. Kita ucapkan tahniah dan terima kasih banyak-banyak kerana sudi menjadi tetamu untuk borak sini habis sini Bicu. Kita harapkan awak terus sukses di masa hadapan dan mainstream dapat menerima beliau. Boleh cek lagi, bolehlah masuk TV ke radio ke kan. Radio pernah pergi? Radio ada banyak juga. Tapi itulah saya cakap, saya buat apa yang hati saya nak. So kalau kamu sudi mendengar, saya dah sangat gembira dan bersyukur. Nyanyi lagu Siti Nurhaliza lah sikit. Tak tahu, sorry. Okay, saja nak uji Bicu. Okay, bye guys. Bye. See you borak sini habis sini.